Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita dimulakan dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerima pakai keputusan berhubung semakan semula keperluan pemakaian pelitup muka dan mula berkuat kuasa serta-merta pada 7 September 2022. Menurut kenyataan media pada Rabu, berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19, pemakaian pelitup muka di dalam bangunan kini adalah atas pilihan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, selepas mengambil kira situasi COVID-19 di Malaysia yang bertambah baik pada ketika ini. Walau bagaimanapun, pemilik premis boleh menentukan sama ada pengunjung wajib memakai pelitup muka atau memilih untuk memakainya, memandangkan pemakaiannya amat digalak dan terbukti mampu mengurangkan penularan jangkitan. Keperluan pemakaian pelitup muka diwajibkan bagi situasi kes positif yang perlu ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC untuk menjalani penilaian kesihatan termasuk kepada pengguna perkhidmatan pengangkutan awam. Namun di luar bangunan dan kawasan terbuka pula masih sama seperti yang diumumkan sebelum ini, iaitu tidak diwajibkan. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk meningkatkan pendapatan negeri melalui ternakan udang. Ke arah itu, Kerajaan Sarawak telah menjalinkan kerjasama dengan syarikat Seahorse Corporation yang akan membantu mengusahakan ternakan udang untuk dieksport menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Sarawak, Manred Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS dan Seahorse Corporation di Kuching pada Rabu. Kita berharap bahawa dalam usaha sama seperti ini, kerajaan akan berusaha untuk membantu dari segi infrastruktur melalui PPNS, dan juga kita mengharapkan kepakaran daripada Seahorse untuk kita dapat mengeluarkan udang untuk diekspor. Jadi daripada pihak kita, yang paling penting adalah PPNS telah pun ditanggungjawabkan, has been tasked to ensure that part of government vehicle to be able to improve our revenue for the future, especially the food security and so on. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Stephen juga memberitahu Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Sarawak bakal menukar nama kepada Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah. No, the function of the ministry still remains the same, but the focus will be commodity. So renaming it means, to me, like modernization is a process. So what we want to do is to make sure that we have that food industry, commodity. Of course, we develop it with the regional development and so on. That is what the ministry is all about. Even if it's called modernization, it's still that function. The function remains the same. Same function. Katanya lagi, pendekatan ini untuk mengubah sosioekonomi bagi memastikan petani kecil mempunyai pendapatan yang lebih mampan dan seterusnya membangunkan usahawan tani. Berikut pula, Fiesta Pelancongan Seni dan Budaya at Simunjan dan Festival Citrawarna Kesenian dan Kebudayaan Simunjan akan diadakan pada 23 hingga 25 September ini bertempat di Pekan Simunjan. Dalam memastikan penganjuran fiesta ini berjalan lancar, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK) bersama Persatuan Kebajikan Anak Jati Simunjan (Perkajas) telah melakukan tinjauan ke tapak majlis tersebut pada Rabu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri serta Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dijangka hadir bagi menyempurnakan perasmiannya. Pelbagai program menarik telah diisi bagi memeriahkan lagi majlis. Antaranya ialah instalasi payung gantung, arca awam dari bahan kitar semula, lukisan 3D, majlis pelancaran logo baharu volunteerism, program interaktif serta pameran melibatkan agensi MOTEK dan Young Art Entrepreneur YAE serta senam aerobik bersama komuniti. Selain itu, Pesta Makanan Tradisional Simunjan, Pesta Gendang Melayu Sarawak, Pesta Permainan Tradisional Simunjan, pementasan Festival Citrawarna Kesenian dan Kebudayaan Simunjan turut dijangka akan diadakan di majlis itu kelak. Selanjutnya mengenai program Perumahan Rakyat PPR yang merupakan inisiatif kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak rumah mampu milik untuk rakyat.
Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata pembangunan PPR Petrajaya ini terletak kira-kira 25 km dari lapangan terbang antarabangsa Kuching dan 15 km dari pusat bandar dan merupakan satu-satunya PPR pertama yang dibina di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai. Maknanya permohonan demand daripada masyarakat kita, terutama generasi kedua, anak-anak dan adik-adik kita ingin rumah sendiri memanglah diperlukan. Jadi sebabnya Yang Berhormat Premier telah mengumumkan beberapa kawasan yang telah pun dikenal pasti untuk sektor perumahan, memenuhi keperluan generasi muda yang ada di Sarawak. Demikian menurutnya semasa berucap pada majlis penyerahan replika kunci PPR di Kuching pada Rabu. Untuk rekod, PPR Petrajaya dilengkapi dengan kemudahan awam serta dilengkapi dengan 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, ruang tamu, dapur dan parkir kenderaan yang terletak di Jalan Sultan Tengah. Rumah ini dijual pada harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran iaitu antara RM50,400 hingga RM59,200 serta pembiayaan kewangannya melalui anak syarikat Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC iaitu Mutiara Mortgage dan Kredit Sendirian Berhad dengan kadar keuntungan 1%. Di Lawas, sekatan jalan di sempadan Long Midang dengan Punang, Kelalan masih lagi dikuat kuasa disebabkan kerajaan Malaysia masih belum membenarkan rentas negeri. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sumagong berkata, dakwaan mengatakan kerajaan Sarawak tidak berlaku adil kerana tidak membenarkan penduduk atau peniaga dari daerah Long Bawan masuk ke Lawas untuk membeli barang keperluan adalah tidak benar. Jelas beliau pada masa itu keadaan masih dalam tempoh penularan COVID-19 yang mana sekatan di pintu sempadan adalah masih berkuat kuasa. Katanya semasa berucap merasmikan pembukaan Pesta Irau Akul Lun Bawang Sarawak 2022 di dataran Lawas baru-baru ini. Ujar beliau lagi, kini pintu sempadan mula dibuka namun tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan. Dalam pada itu, beliau yang juga penawang Persatuan Lun Bawang Sarawak mahu setiap masyarakat di daerah Lawas bersama membantras masalah penyalahgunaan dadah. Menurutnya, jika tindakan drastik tidak diambil, ia akan menjadi lebih berbahaya dan merosakkan masyarakat khususnya di daerah Lawas. Manakala di Sesang, satu majlis ringkas penyerahan bantuan kilat kepada mangsa kebakaran di Kampung Hilir Tengah telah diadakan pada Selasa. Ia disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung Muhammad Cikadir dengan sumbangan berupa wang tunai dan bakul makanan daripada Pusat Khidmat Adun Kabung. Selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak juga menyerahkan barangan asas seperti tilam dan juga bakul makanan. Sumbangan telah diberikan kepada Wakil Nordin Sebeli, Wakil Mataib Mat, Wakil Mokhtar Mat dan Fatimah Ibrahim. Dalam kejadian berlaku pada petang Ahad, sebanyak 2 buah rumah di kampung tersebut ranap, sementara sebuah rumah yang berdekatan rosak hampir 40%. Kembali ke laporan di Kuching. Pesta Kuih Bulan bertemakan Fly Me to the Moon menyasarkan 50,000 pengunjung sepanjang 2 hari acara tersebut bakal diadakan di pekarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pada 10 hingga 11 September ini. Acara itu bertujuan berkongsi tentang budaya dan tradisi yang disambut kaum Cina kepada semua kaum yang ada di Sarawak. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng menjelaskan penganjurannya juga adalah untuk menghubungkan insan istimewa khususnya keluarga dan masyarakat supaya memahami antara satu sama lain. So we would like to bring back a few things on this Mooncake Festival. I think the Mooncake symbolizes family reunion, the completeness, and of course the togetherness. So what we want to do is on this Mooncake Festival, that was a practice, meaning to bring people together, especially families, okay, and understand each other, and of course share this culture and tradition to other races in our Sarawak. I think that's important so that we can have all our harmonies among all the races and the people. And of course, we also like to extend good wishes and prayer to other races. Katanya dalam sidang media perasmian Fly Me to the Moon bertempat di MBKS pada Rabu.
Pesta Kuih Bulan yang bakal berlangsung kelak dijangka akan dirasmikan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuih Hian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyembah Fakta. Salam UKAS.